Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin warzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذ شئت سهلا. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد فأحييكم بتحية الإسلام تحية مباركة من عند الله ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Apa khabar semua, sihat? Kalau dengar suara boleh komen sikit kita dengar. Jadi pada hari ini kita akan meneruskan lagi perbincangan kita pada tajuk yang seterusnya. Sebelum tu suka saya untuk kita cuba sebut sedikit ataupun ulang sedikit apa yang telah kita lihat, apa yang telah kita baca pada kelas-kelas yang lalu. Pada kelas yang lalu kita telah menyentuh tentang ma'rifah an-nakirah, yang mana sebenarnya ma'rifat dan nakirah ini merupakan tajuk subtopik kepada tajuk an-na'at. Maka di akhirnya dia nak kata yang mana dalam banyak-banyak pecahan kepada pecahan tu, dalam banyak-banyak pecahan kepada ma'rifah dan juga nakirah, kita tengok asma' ma'rifah apa dia. Dan kita juga tengok isim nakirah tu yang macam mana. Jadi kesimpulan yang kita dapat buat kat situ adalah yang pertamanya, pecahan-pecahan yang dapat kita ataupun daripada kumpulan-kumpulan isim tu, iaitu isim ma'rifah tu, sama ada isim mudmar, isim alam, isim apa lagi, mubham tu semua, kita dapat perhatikan bahawa yang pertama, al-mudmar ini, yang pertama dia tidak akan menjadi an-na'at. Isim mudmar yang pertama dia tidak akan menjadi an-na'at. Dan juga dia tidak jadi man'ut. Itu yang pertama. Dan yang kedua, isim alam, kita boleh kata bahawa isim alam ini dia boleh jadi man'ut, tetapi dia tidak boleh menjadi an-na'at. Nampak? Jelas. Itu kita kena ingat baliklah. An-na'at tu apa? An-na'at tu adalah isim al-mushtaq. Isim al-mushtaq. Seterusnya kita ada apa? Kita ada yang ketiga, keempat dan kelima. Yang pertama isim isyarah, al-mu'arraf bil alif wal lam dan juga al-mu'arraf bil idafah. Itu pecahan-pecahan ini dia boleh menjadi na'at dan juga boleh menjadi man'ut. Itu kesimpulan yang dapat kita buat pada kelas yang lalu. Untuk yang pada hari ini kita akan teruskan lagi perbincangan kita tentang huruf al-'athaf. Huruf al-'athaf. Kenapa tajuk yang diberikan adalah huruf al-'athaf? Kita akan perhatikan satu persatu sebentar sahaja nanti. Bismillah. Qala musannifu rahimahullah babul 'athfi wa huruful 'athfi 'asharatun wa hiya al-waw wal fa wa thumma wa aw wa am wa imma wa bal wa la walakin wa hatta fil ba'dil mawadhi'i. Kenapa tidak baca fi ba'dil mawadhi'a?
Kenapa? Sedangkan mawadhi'ah itu apa? Itu adalah sirah muntaha al-jumu'. Sirah muntaha al-jumu' sebagaimana kita tahu merupakan apa dia? Merupakan isim ghairu munsharif. Tetapi disebabkan keadaan isim ghairu munsharif ini adanya alif dan lam, maka secara tak langsung hukum isim ghairu munsharif itu terbatal. Sebab itu fi ba'dhi al-mawadhi'i. Okey, sajalah kita buat refresh ya. Saya harap fahamlah apa yang cuba saya sampaikan. Okey. Okey, ataf kat sini dia perbincang kalau ikut matan dia, bab ataf ni apa yang di highlight kat sini adalah huruf-huruf ataf sahaja. Huruf-huruf ataf sahaja, yang mana huruf ataf yang disebut oleh Syekh itu Ibn Ajrum, dia kata ada 10. Yang pertama waw, yang kedua fa, ketiga thumma, keempat aw, kelima am, keenam imma, ketujuh bal, ke-8 wala, ke-9 walakin, dan juga ke-10 yang terakhir hatta fi ba'di al-mawadhi'i. Kenapa hatta fi ba'di al-mawadhi'i? Di beberapa tempat sahaja. Kita akan tengok sebentar sahajalah nanti. Alright. Kita tengok pada syarahan ataupun apa yang telah syarah yang diberikan oleh Syekh apa nama? Abdul Hamid. Muhyiddin Abdul Hamid, dia kata wa aqulu lil 'athfi ma'inayan. Ahaduhuma lughawiyyun wal akha istilahi. Sebagaimana memang dia punya apa? Memang Syekh ni punya cara perbincangan dia. Yang pertama sekali dia akan terangkan dulu secara definisi apakah yang dimaksudkan dengan ataf. So, sebagaimana kita tahu, makna kalau kita membicarakan tentang makna, sama ada makna itu kita ambil dari sudut bahasa iaitu lughawi ataupun dari segi istilah. Bila kita cakap istilah tu maksudnya pemahaman konsep yang difahami oleh ahli yang membincangkan tentang perkara tersebut. Sebagai contoh yang sekarang ni ahli nahwu lah. Jadi benda tu kita kena faham. Okay, dalam apa-apa ilmu sekalipun, bila kita tahu takrif ataupun makna dia secara istilah itu, jadi kita baru boleh faham apa yang nak cuba disampaikan. Okay. Dia berbeza dengan lughawi. Lughawi ni boleh jadi sesuatu yang berbeza dengan istilahi. Okay, sebab istilah ini lebih pemahaman ataupun pemahaman yang diletakkan oleh seorang alim dalam suatu bidang. Okey, amma ma'nahu lughatan fahuwa al-mailu. Al-mailu. Okey, adapun makna dari segi bahasa itu adalah al-mail. Al-mail ni maksudnya condong. Condong, berpihaklah, al-mail. Amilu ila hadhihi al-firqah. Contoh kan. Saya lebih condong, cenderung kepada kumpulan ini. Amilu ila. Ini ataupun ini atafa ala. Okey, sebagai contoh ayat atafa fulanin ala fulan. Asal dia punya baris tu pelik. Atafa fulanun ala fulanin. Dia terbalik tu biasa tu. Okey, atafa fulanun ala fulanin. Ya'tifu 'atfan. Turidu annahu mala ilaihi wa ashfaqa alaihi. Maksudnya apa dia? Macam sukalah, mala ni macam dia cenderung kepada orang tu, dan juga ashfaqa ni maksudnya dia kesian. Kesian kepada orang tersebut. Itu maksudnya dari segi bahasa. Itu jelas. Dari segi istilah pula, wa amal 'atfu fil istilah fahuwa qisman. Al-awwalu 'atful bayan, wath-thani 'atfu an-nasaq. Ataf ni pula dari segi istilah dia ada dua jenis, ada dua bahagian, ada dua kelompok. Yang pertama kita panggil sebagai atful bayan, dan yang kedua kita panggil sebagai atfu an-nasaq. Dia qalqalah sikit, an-nasaq. Okey, kita tengok atful bayan ni apa. Dia akan terangkan atful bayan sebab apa? Sebab perbincangan kita pada hari ini lebih pada atfu an-nasaq. Tajuk ni, bila kita nampak tajuk dalam kitab Nahwu Ataf ni, sebenarnya dia akan lebih menceritakan tentang atfu
an-nasaq. Sebab tu ada beberapa, kalau dalam buku nahwu ni ada beberapa yang mengatakan at-tawabi' ini ada 5 bukan 4. Sebab mereka pecahkan ataf ni ada 2, ataf bayan dan juga ataf nasaq. Sebab kalau kita tengok, perhatikan, ataf bayan dan juga ataf nasaq ni seakan-akan mereka ini tidak ada apa persamaan, berbeza. Sebab tu ada yang mengeluarkan ataf bayan daripada ataf, seakan-akan ataf bayan ni satu tajuk tersendiri. Okey, kita tengok. Fa'amma atful bayan fahuwa at-tabi' al-jamid, at-tabi'u al-jamidu al-muwaddihu limatbu'ihi fil ma'arifi al-mukhassisu lah fin nakirati. Okay, kita nampak kat sini, kita tengok satu persatu. Yang pertama, jika ataf bayan ni, yang pertama adalah tabi'. Dia adalah tabi', maksudnya daripada minat tawabi'. Bila minat tawabi', jelas-jelas kita tahu yang dia akan ikut perkataan yang datang sebelum dia. Okey, biasa atau yang tabi' ni dia akan ikut apa, matbu' dia. Dari segi apa? Antara yang pentingnya, essentialnya adalah dari segi i'rab. Lepas tu kalau nanti kita akan tengok perincian, adakah dari segi jantina dia akan ikut ke apa ke, itu kita akan tengok ke kemudian. Yang pertama dari segi i'rab, dia akan ikut hukum i'rab lah, kita kata. Seandainya matbu' dia, apa yang ada di depan itu berbaris hukum i'rab adalah khafid, maka dia akan jadi khafid. Itu yang pertama, at-tabi'. Dia tabi' dari segi, yang penting kat sini at-tabi' ni kita faham dari segi i'rab dahulu, kemudian baru kita tengok perincian yang lain. Kemudian cakap apa lagi? Al-jamid. Al-jamid. Apa maksud al-jamid kat sini? Al-jamid kat sini maksudnya adalah lawan kepada al-mushtaq. Lawan kepada al-mushtaq. Sebagai contoh, kita ada perkataan sekejap. Sampai contoh ni dia jadi slow tak. Contoh, kalau mushtaq ni kita jelaslah apa dia. Al-mushtaq, isim mushtaq ni kita jelas apa dia. Al-jamid. Jamid ni, jamid. Al-jamid. Ni al-jamid. Tak boleh sini. Siapa yang boleh bagi contoh isim jamid, boleh dapat? Tolong. Saya tak ada ni. Okey. Yang ini adalah key yang penting. Ini adalah key yang penting. Al-muwaddihu li matbu'ihi fil ma'arifi al-mukhassisu lahu fil nakirati. Kalau kita perhatikan, kalau kita ingat balik, point ni, dia ini at-tabi' al-jamid. Dia ini ataf bayan ni merupakan tabi' yang pertama. Kemudian dia al-jamid. Al-jamid maksudnya apa? Dia adalah isim jamid, bukan isim mushtaq. Dan yang seterusnya, dia merupakan penerang kepada apa yang dia ikut, sekiranya apa yang dia ikut itu dalam keadaan ma'rifah. Dan juga dia mengkhususkan apa yang dia ikut itu, sekiranya apa yang dia ikut itu nakirah. Kalau kita perhatikan dan cuba kita ingat balik, ayat ni seakan-akan dia nak, konsep ni seakan-akan konsep yang ada pada an-na'at. Sebab itu kalau kita baca syarah, banyak yang kata ataf bayan ni dia seakan-akan, dia punya pekerjaan tu seakan-akan na'at juga. Cumanya yang membezakan antara ataf bayan dan juga na'at kat sini. Kat mana? Kat sini. Ini yang membezakan. Dia yang membezakan. Yang mana ataf bayan, an-na' tu, kita kena an-na' tu adalah isim mushtaq ataupun muawwal bil mushtaq. Sedangkan ataf bayan ni adalah isim jamid. Isim jamid.
Isim jamid ni kita nak faham dia isim yang dia tidak dasar daripada mana-mana perkataan. Kalau mustaq tu contoh kita cakap katibun, penulis, asal daripada katabah. So dia ada derive daripada apa? Okey. Dia derive daripada satu jenis perkataan. Okey. Famithalu 'athfil bayani fil ma'arifi ja'ani Muhammadun abuka. Fa abuka 'athfu bayanin 'ala Muhammadin wa kilahuma ma'rifatun wa tsani fil mithal al-muwaddih lil awwal. Nampak? Ini dia cakap. Muhammad ini makrifah, okey. Makrifah apa pecahan makrifah dia adalah isim alam. Kalau kita tengok kat sini ja'ani Muhammadun abuka. Abuka. Dia kat sini dia menerangkan Muhammad ni sebenarnya siapa? Muhammad ni adalah ayah engkau, ayah kamu. Macam tu. Okey. Kat sini dia tak bolehlah nak jadi na'at sebab abun ini bukan isim mustaq, dia adalah isim apa? Isim jamid. Isim jamid. Okey, itu yang pertama. Okey, seterusnya kita tengok atf bayan settle wa kilahuma ma'rifah wa tsani. Kalau kita perhatikan kat sini dia tabi', diikut yang pertama dari segi hukum i'rab dia. Muhammad ini pada hukum i'rab rafa', maka abuka ini pun hukum i'rab dia adalah rafa', sama. Okey, kedua-duanya adalah ma'rifah wa tsani fil mithal muwaddih lil awal. Nampak? Dari segi ta'rif dengan tankir pun dia diikut juga. So yang pertama kat sini jelas, yang pertama diikut dari segi hukumul i'rab, dan yang kedua dari segi apa? Dari segi ma'rifah dan nakirah pun dia diikut. Wa mithaluhu fi nakirat qawluhu ta'ala mimma in sadid. Fa sadidun 'athfu bayan 'ala al-ma' wa kilahuma nakiratun wa tsani fil mithal mukhassisun lil awwal. Yang kedua ini dalam contoh merupakan dia mengkhususkan air itu yang macam mana? Air sadid. Air sadid ni adalah dia punya maksudnya apa? Okey. Sekarang kita tengok pula. Wa amma 'athfun nasaqi. Okey, so sebelum saya masuk kepada atuf nasaq ni, antara perkara lain yang kita boleh bincangkan tentang atuf bayan ni adalah perbezaan di antara atuf bayan ni dengan badal. Ada orang kata atuf bayan ni seakan-akan badal. Memang ada. Atuf bayan ni orang kata badal kul minal kul. Kita akan perhatikan badal tu apa. Tapi ada juga perbezaan di antara badal dengan atuf bayan. Yang pertama, yang jelasnya adalah isim yang pertama ini mestilah lebih jelas daripada isim yang kedua. Okey, maksudnya apa? So kalau ingat balik hierarki yang saya sebut pada yang lepas-lepas tu, pada kelas yang lalu berkenaan hierarki kan, kalau kita tengok hierarki kan, mana hierarki tu? Dia ada nombor satu adalah ni. Yang paling hierarki, yang paling makrifat adalah dhamir, kemudian alam, kemudian isim isyarah, isim mausul, kemudian alif dan lam. Kita tengok sini. Kita boleh praktikkan kat sini. Dekat isim ni. So kalau kita tengok yang ini kenapa kita jelas-jelas kita boleh katakan dia adalah atfu bayan dan bukannya badal. Yang pertama, Muhammad ini dalam hierarki dia ini adalah lebih sikit daripada, sebenarnya dia setaraf lah. Sebenarnya dia setaraf dengan abuka, sebab kaf ni dia dah idhafah kepada dhamir. Cuma ni nak kata Muhammad ini dia lebih jelas daripada abuka.
sorry, Muhammad ni dia kurang jelas daripada perkataan Abuka. So Abuka ini dia datang untuk menerangkan kepada Muhammad. Kalau badal kalau kita cakap kan, contoh kalau kita cakap badal, ja'ani Muhammadun Khalidun. Okay, ni untuk badal, contoh badal. Ja'ani Muhammadun Khalidun. Kita sebenarnya nak menceritakan, yang kita nak ceritakan yang datang tu bukannya Muhammad, tetapi Khalid. Tapi untuk yang ataf bayan ni, kita nak menceritakan tentang kedatangan Muhammad ni. So, kita nak terangkan lagi Muhammad ni sebenarnya siapa? Muhammad ni sebenarnya ayah engkau, ayahkah? Ayah kamu. Itu antara perbezaan antara badal dengan ataf bayan. Tak apa, nanti kita akan tengok lagi badal. Bila sampai itu nanti baru kita lebih jelas lagi lah. Okey. So kita tengok seterusnya. Wa amma 'atfun nasaqi fa huwa at-tabi'. Dia juga tabi' alladhi yatawassatu bainahu wa bain matbu'ihi ahadul hurufi al-'asharati. Ahadul hurufi al-'asharati. Yatawassatu. Kalau kita tengok, itu beza yang paling jelas dan ketara di antara ataf bayan dan juga ataf nasaq. Sorry. Di antara ataf bayan dan juga ataf nasaq. Ataf nasaq ini ada huruf-huruf yang 10 ini. So dalam ayat itu kita nampak huruf tu, kita dapat pastikan okey, ayat ni dia menggunakan ataf nasaq. Berbeza dengan ataf bayan, dia tak ada. Contoh Muhammadun Abuka, dia tak ada. Muhammadun au Abuka tak ada. Dia tak ada apa-apa huruf yang memisahkan di antara ma'tuf dan juga ataf. Dia direct, mubashir. Okey? Terus. Tapi untuk yang ni dia ada pemisah antara dua. Di antara at-tabi' ataupun ataf dengan ma'tuf dia. Itu yang pertama. Dan yang kedua, huruf al-ashirah. So ada yang mengatakan huruf ataf ni ada 10, dan ada yang mengatakan huruf ataf ni hanya 9 sahaja. So dia punya percanggahan tu kat huruf yang mana? Percanggahan tu kat huruf imma. Imma. So imma ni dia ada perbincangan. Ada yang kata tak, dia bukan huruf ataf. Ada yang kata dia huruf ataf. Tak apa, kita biarkan. Kita untuk setakat ni kita pegang bahawa huruf ataf ni ada 10. Jadi kita akan tengok satu persatu. Okey, kalau kita faham, yang pertama al-waw. Al-waw. Yang pertama al-waw wahya li mutlaqil jam'. Li mutlaqi al-jam'i. Fayu'tafa biha al-mutaqariban. Nahwu jaa Muhammadun wa Aliyun idza kana maji'uhuma ma'an. Wa yu'tafu biha as-sabi' 'ala al-mutaakhir. Nahwu jaa Aliyun wa Mahmudun idza kana maji'u Mahmudin sabiqun 'ala maji'i Aliyin. Wa yu'tafu biha al-mutaakhiru 'ali as-sabiqi. Nahwu jaa Aliyun wa Muhammadun idza kana maji'u Muhammadin mutaakhiran 'an maji'i Aliyin. So waw ni kalau kita faham adalah dan lah. Telah datang Muhammad dan Ali. So perbincangan yang panjang-panjang tu sebenarnya dia apa? Dia nak cakap waw ini digunakan sekadar untuk dan. Dia nak cerita, okey, Ali dengan Muhammad ni kedua-duanya dah datang. Siapa yang datang dulu tak tahu. Boleh jadi diorang ni sama-sama datang pada waktu yang sama. Boleh jadi Muhammad datang dulu, kemudian Ali, dan boleh jadi Ali datang dulu baru Muhammad. So dia tak ada tertib kat situ. Sebab tu cakap limutlaqil jam'. Maksudnya dia jamak apa? Dia dihimpunkan apa? Dihimpunkan yang kedua-dua ini telah datang. Sebab tu dia cerita idza kana majmu' ni, dia cerita kalau dia cerita yang ni kalau datang bersama-sama. Kemudian kalau datang, ada yang datang dulu daripada yang kemudian. Contohnya Ali datang dulu daripada Mahmud. So tetap pakai yang sama juga. Ataupun yang datang Mahmud dulu. Mahmud datang dulu, Ali kemudian. So mana-mana pun
Boleh. So dia tidak membawa satu petunjuk kalau Muhammad ni kat depan, oh maksudnya Muhammad dia datang dulu, Ali dia datang kemudian. Tak. Okey, kat sini penggunaan waw ni dia nak menceritakan bahawa kedua-duanya iaitu Muhammad dan juga Ali dah datang. Tak tahulah dia datang sama-sama ke, siapa yang datang dulu, siapa yang datang dulu tak tahu. Itu untuk waw. Okey? Jelas ya? Ada persoalan? Ini penting tau. Waw untuk faham ni, biar kita tahulah bila kita baca Quran kan. Kita faham. Sebenarnya kalau ikut waw ni dia banyak dia punya maksud lah. Okey, ada lebih kurang ada 8, tapi kita tengok waw yang untuk atas ni. Waw kan. Ada soalan ya? Tak ada. Okey, yang terusnya kita tengok alfa. Kita tengok wahya li tartib wa ta'qib. Wa ma'na tarkib anna thaniya ba'da al-awwali. Wa ma'na ta'qib annahu aqibuhu bila muhlatin. Nahu qadima al-fursanu fal musyatu. Idza kana maji'u al-fursan sabiqan wa lam yakun baina qudumil fariqaini muhlatun. Okey, cakap apa kat sini? So alfa ni dia untuk tertib dan juga ta'qib. Maksudnya apa? Yang pertama, tertib tu dia nak cerita yang pasukan berkuda ni dia datang sebelum daripada yang berjalan al-musyah ni, orang yang berjalan kaki. Qadima fursanu fal musyatu. Okey, kalau kita nak faham kat sini cakap telah datang qadimah telah penunggang kuda. Okey, penunggang kuda telah qadimah ni dia telah datang lah. Okey, telah datang, kemudian pejalan kaki. Yang first dia nak cerita yang sampai dulu kat situ adalah orang yang naik kuda, kemudian orang yang berjalan kaki. Itu maksudnya tertib. Ta'qib pula dia nak cerita yang orang yang naik kuda ni sampai dulu, lepas tu terus sampai orang yang jalan kaki tanpa ada satu muhlah, tanpa ada dia kata ada kelewatan lah kat situ. Muhlah ni macam muhlah tamahul, macam relax je tak. So sedang elok je yang kuda ni dah sampai, kemudian orang berjalan. Contoh kita makan, contoh kita bagi ayat lain. Akaltu al-khubza fat-tuffahata. Akaltu al-khubza fat-tuffahata. Dia nak cerita apa? Kita nak cerita yang kita makan al-khubz. Kita makan al-khubz, kita makan roti dulu, kemudian baru kita makan at-tuffah. Itu yang pertama. Dan kita nak ceritakan yang kita makan roti ni, lepas habis kita makan roti ni, kita terus makan tuffah tanpa ada kelewatan. Itu penggunaan fa. Dia berbeza dengan waw. Kalau kita pakai waw, akaltu al-khubza wat-tuffahata. Al-khubza wat-tuffahata. Kalau pakai waw, so kita boleh jadi kita makan roti tu, lepas tu kita slice. Kita slice apple tu, kita letak makan macam sandwich. Boleh jadi macam tu. Itu ada juga kemungkinan. Boleh jadi kita makan roti dulu, lepas tu baru makan apple. So yang penting kat situ dia dah makan. Berbeza dengan penggunaan fa, dia ada tertib. So kita makan roti dulu, dah habis roti baru kita makan tufah, apple. Dan juga dia dalam keadaan dalam masa yang dekat lah, tak ada muhlah. Dia tak ada gap lah kat situ. Kemudian thumma. Okey, al-fa kita tengok. Okey, fa ni kita cakap kemudian lah. Al-waw ni kita biasa terjemahkan dan.
thumma wa hiya litartib ma'at tarakhi wa ma'na tartib qad sabaqa wa ma'na tarakhi anna bainal awwali wath thani muhlatan. Arsalallahu Musa thumma Isa thumma Muhammadan alaihimus salatu wassalam. Nampak? Ini ayat ni kita jelas. Ayat ni penting. Kita nak perhatikan dan cuba kita nak faham. Dan kita nak terjemah. Arsalallahu Musa thumma Isa thumma Muhammadan alaihimus salatu wassalam. Kalau kita terjemahkan pada bahasa Melayu, kita akan cakap Allah telah mengutuskan Musa, kemudian Isa, kemudian Muhammad. Okay. Yang pertama, kemudian kita akan faham Allah utus siapa dulu? Allah utus Nabi Musa dulu alaihi wassalatu wassalam. Okey, Nabi Musa, kemudian Nabi Isa, kemudian Nabi Muhammad. Tapi kat sini kita ada satu persoalan yang lain. Adakah waktu pengutusan di antara Nabi ini pada waktu yang dekat ataupun pada waktu yang jauh? Nampak? So kat sini kalau pakai semua dia ada tarakhi. Tarakhi ni macam relax, chill dulu. Itu maksud tarakhi. Itu yang dimaksudkan dengan tarakhi. Dia ada chill dulu. Dia relax. Okey? Dia berbeza dengan thumma. Dia berbeza dengan fa. Arsalallahu Musa fa Isa fa Muhammad. Fa Isa fa Muhammadan. Dia berbeza. Kalau kita ke fa maksudnya Allah utuskan Musa, kemudian terus Nabi Musa wafat, terus Allah utuskan Nabi Isa. Nabi Isa wafat, terus Allah utuskan Nabi Muhammad. Tak, bukan macam tu. Sebab tu ayat ni dia guna thumma nak menunjukkan di antara waktu diutuskan Nabi Musa dengan Nabi Isa itu ada satu gap yang panjang. Dan juga di antara Nabi Isa dengan Nabi Muhammad itu ada satu gap. Itu maksudnya thumma. Okey. Seterusnya kita ada yang keempat adalah au, ataupun yang kita faham dalam bahasa Melayu atau. Okey, satu lagi yang saya nak sentuh dia adalah jangan kita lupa kita belajar, selain daripada kita belajar dia punya maksud dia, kita juga kena tahu yang semua perkataan ni adalah tawabi', harfu tawabi', ataf. Jadi yang perkataan yang datang selepas daripada huruf-huruf ataf ini, dia mesti ikut apa yang sebelumnya dari segi i'rab dan juga ta'rif. Nampak? Arsalallahu Musa thumma Isa thumma Muhammadan. Kalau kita nak i'rabkan dia, kenapa tiba-tiba jadi Muhammadan? Kemudian baru kita perasan ada thumma. Bila ada thumma, maknanya ini adalah ataf. Ataf jenis yang macam mana? Ataf nasaq, bukan ataf bayan. Kerana apa? Kerana adanya huruful ataf kat sini. Itu. Okey? Huruful ataf. Terus yang keempat, wa huwa litakhyir awil ibahati wal farqu bainahuma anna at-takhyira la yajuzu ma'ahu al-jam'u wal ibahatu yajuzu ma'aha al-jam'u. Famithalu takhyir tazawwaj hindan aw ukhtaha. Maksudnya apa? Maksudnya kahwinilah Hindun atau saudara perempuan dia. So kat sini kita tak boleh nak kahwin dua-dua. Tak boleh nak kahwin dengan dua-dua terus. Tamak haluba namanya. Okey, kita kena pilih. Sama ada kita nak kahwin dengan Hindun ataupun nak kahwin dengan saudara perempuan dia. Itu yang dimaksudkan dengan at-takhyir. Takhyir ni kita kena pilih. Ada option. Okey. Contoh yang lain, hal turidu. Okey, hal turidu apa? Hal turidu an tadhhaba ila Misr atau Maghrib. Dapat ditakhir antara dua. Engkau nak pergi mana? Engkau nak pergi Mesir ke nak pergi Morocco? Nampak atau? Dia tak boleh. Kalau orang guna au ni nanti dia boleh persoalkan balik Au ni untuk takhir ke untuk ibahah. Sebab apa? Ibahah ni dia boleh mengumpulkan, harus untuk mengumpulkan
Dua-dua sekali. Udrusil fiqha awin nahwa. Maksudnya kat sini belajarlah fiqh ataupun nahu. Bukan maksudnya kat sini suruh belajar fiqh kena pilih. Oh, kena belajar fiqh, tak boleh belajar nahu. Tak. Boleh juga nak himpunkan kedua-duanya sekali. Fa inna ladaika min asy-syar'i dalilan annahu la yajuzu jam'u baina hin wa ukhtaha bizawaj wa la tashukku fi annahu yajuzu jam' baina al-fiqh wa an-nahwi bid-dirasah. Kat sini dia bagi penerangan lah. Okey, secara syarak ada satu bukti dalil yang tidak mengharuskan. Kita tak bolehlah kahwin dengan adik-beradik. Contoh kita dah kahwin dengan kakak, tak boleh nak kahwin dengan adik dia. Okey, tunggu kita bercerai dengan ni kakak. Okey, tak kisah bercerai apa, kemudian baru berkahwin dengan adik dia. Itu dari segi syarak. Kalau untuk yang ayat kedua ni kita tak ada satu kemusykilan yang mana kita boleh untuk belajar fiqh ataupun nahu. Tak ada masalah. Okey. Ini untuk saya rasa soalan ni, saya rasa ada kawan kita pernah bertanya. Okey. Ada kawan kita pernah tanya, apakah yang dimaksudkan dengan am? Am ni dia adalah untuk talab ta'yin. Kita perlu tentukan ba'da hamzatil istifham. So penggunaan dia kena ada hamzah istifham, kemudian baru boleh guna am. Okay, adarastal fiqha amin nahwa. Adakah engkau telah belajar fiqh atau nahu? Maksudnya apa kat sini? Dia nak kita tentukan apa yang telah kita belajar. Kita dah belajar fiqh ke dah belajar nahu? Kita kena ta'yin. Orang yang tanya kita, dia nak minta kepastian. Talab ta'yin. Adarastal fiqha amin nahwa. Akalta al-khubza awi tuffahata. Engkau ni dah makan roti ke dah makan apple? Nampak? Itu maksudnya am. Kemudian kita ada imma bisyartin an tusbaqa bimithliha wa hiya mithl aw fi ma'nayn. Nahwu qawlihi ta'ala fashuddul wathaqa fa imma mannan ba'du wa imma fida'a. So yang ni tak jelas ayat ni. Kita ambil ayat yang seterusnya. Tazawwaj imma hindan wa imma ukhtaha. Sorry. So untuk imma ni syarat dia, yang pertama, imma ni dia seakan-akan au juga. Dia seakan-akan au juga, yang mana au ni dia ada dua makna, sama ada untuk takhir ataupun untuk ibahah. Itu yang pertama. Dan yang kedua, syarat dia yang kedua, mestilah dia didahului dengan yang semisal dengannya. Contoh kat ayat kat sini, hindun dengan ukht. Ni kan satu jenis, iaitu dua orang perempuan yang mana adik-beradik. Itu maksudnya sejenis bimithliha. So kat sini maksudnya lebih kurang macam aulah juga untuk takhir. Tazawwaj imma hindan wa imma ukhtaha. Engkau berkahwinlah sama ada dengan Hindun ataupun dengan saudara perempuannya. Itu. Okay, yang seterusnya yang ketujuh adalah bal wahya lil idrab. Okay, idrab ni kalau kat Morocco penggunaan idrab ni lebih nak tunjuk maksud adalah demonstrasi. Demonstrasi. Dia orang ni pada sekolah lagi dah pergi demonstrasi, dah pergi berhimpun kat jalanan, adalah nyanyi-nyanyi apa benda kan. Itu perangai Arab yang suka. Imah sama ke dengan ammah? Ustaz, imah sama ke dengan ammah? Ammah yang mana? Ada perkataan ammah, saya tak pernah dengar juga ammah. Izahanim ni boleh bagi ayat tak untuk ammah tu? Ammah. Okay? Saya rasa tak ammah, tak macam tak pernah jumpa. Ammah. Amma yatasa'alun adalah amma yatasa'alun, tu lain. Ammah. Ammah.
Oh, amma. Oh, fa amma. Okey, okey, sorry. Baru ingat. Sorry. Amma ni dia tak, dia beza. Imma dengan amma ni tak, dia berbeza. Untuk imma ni, imma adalah huruf ataf. Imma adalah huruf ataf. Yelah, walaupun ada yang tak setuju yang kata dia huruf ataf, cuma sekarang ni kita yakin bahawa imma itu adalah huruf ataf. Amma pula, okey, contoh ayat dia adalah at-tullab sunufun. Pelajar itu ada jenis-jenisnya. Fa'ammal mujtahidu fanajihun. Wa ammal lahi famukhfikun. Dia amma ni adalah huruf syarat dengan huruf taukid. Huruf syarat. Boleh juga dia memberi maksud tafsir. Maksudnya dia memecahkan. Dia memecahkan. Okay. Cakap tadi ayat dia at-tullabu sunufun. Fa'amma, saya ambil lah ayat ni. Kita boleh tengok sendiri lah. Ni maksud amma tadi. Kawan kita bagi amma. Nah, saya minta bagi ayat, tak bagi ayat. Saya bagi ayat sendiri lah. Nah, okay, at-tullab sunufun. Okay, pelajar ada jenis-jenis dia. Fa'amma, adapun, fa'amma tu, adapun yang bersungguh-sungguh, maka dia adalah golongan yang berjaya. Adapun yang orang yang main-main lahi ni, orang yang main-main, dia akan jadi orang yang kecewa. So amma ini berbeza dengan imma. Fa'amma bi ni'mati rabbika fahaddith. Fa'amma bi ni'mati rabbika. Fa'amma bi ni'mati rabbika. Okay. Alright, itu jelas. Bal wahya idrab wa ma'nahu. Okey, kita tengok tadi idrab ni, apa yang saya faham dari segi bahasa, idrab ni adalah demonstrasi. So makna dia, apa yang dimaksudkan dengan idrab adalah kita menjadikan apa yang sebelumnya itu fi hukmil maskut an. Okey, maskut an. Maksudnya apa? Maja'a Muhammadun bal bakrun. Yang datang tadi Muhammad tak pernah datang, bahkan yang datang adalah Bakar. Itu maksudnya maja'a Muhammadun bal bakrun. Maja'a Muhammadun bal bakrun. Madrastul fiqha bal an-nahwa. Aku tak belajar pun fiqh, tapi aku belajar nahu. Itu maksudnya bal, idrab. Tapi dia ada syarat untuk menjadikan dia, bal ni menjadikan dia apa? Huruf ataf. Ada dua syarat. Yang pertama, dia mesti ayakunal ma'tufu biha mufradan la jumlatan. Dia mesti mufrad, dia bukan jumlah. Dia mesti mufrad. Kat sini nampak, ni mufrad ni Muhammad, tunggal perkataan dia. Dia bukan jumlah. Yang kedua, alla yasbiquha istifham. Dia mestilah tidak boleh yang ada sebelumnya. Sebab tu ma kat sini bukannya ma istifham, tetapi ma nafi. Dia menafikan kedatangan Muhammad, tetapi sebenarnya ma jaa Muhammadun bal bakrun. Okay. Muhammad tak datang, tetapi yang datang Bakar. Itu maksudnya. Dia maksudnya kat situ. Okay, jelas saya rasa. Seterusnya, la wahiyat tunfi amma ba'daha nafsal hukm alladhi sabata lima qablaha nahu ja'a bakrun la khalidun. So dia nak cerita, yang ni dia seakan-akan dia lawan lah kepada idrab ni. Dia cakap apa? Ja'a bakrun la khalidun. Telah datang Bakar, bukannya Khalid. Itu maksudnya la sini. La juga boleh jadi apa? La juga boleh jadi ataf. Ataf. Jadi huruf ataf. Ja'a bakrun la khalidun. Okey.
Itu untuk la. Kemudian kita ada lakin. Lakin wahiyya tadullu ala taqriri hukmi ma qablaha. Okey, wa itsbati dhiddihi lima ba'daha. Okey. La uhibbu al-kusala. Maksudnya apa kat sini? Dia nak cakap yang dia ni memang tak suka dengan orang yang pemalas, lakinil mujtahidin. Tetapi dia suka orang yang itu yang maksudnya isbat dhiddihi lima ba'daha. Dia mengisbatkan lawan kepada yang sebelumnya. Contoh yang sebelumnya statement yang pertama kat sini kita ada dua statement. So statement yang pertama dia kata aku tak suka orang yang malas. Tetapi nampak? Tetapi aku suka orang yang bersungguh-sungguh. Kat sini kita nampak jelas yang mana dia ikut dari segi bilangan pun ikut al-kusala al-mujtahidin. Diikut juga al-kusala al-mujtahidin. So selain daripada ataf diikut yang pertama tadi kita cakap hukmul i'rab, dia ikut juga apa? Ma'rifah dengan nakirah. Sekarang diikut dari segi adat bilangan. Okey. So cumanya untuk lakin ni dia menjadi harfu ataf ni dia ada syarat. Yang pertama dia mestilah dimulai ataupun kena ada di hadapannya nafi ataupun nahi. Macam ni la uhibbul kusala. Okey, la uhibbu apa? Dia menafikan yang dia ini suka orang yang malas. Wa ayyakuna al-ma'tufu biha mufradan. Dia mesti mufrad. Apa yang dimaktufkan dengannya adalah mufrad. Dan juga wa alla tasbiqaha al-waw. Dia tidak boleh didahului wa dengan waw. Kalau la uhibbul kusala wa tak boleh letaklah walakin. Tak boleh ada walakin, dia lakin saja. Lakinil mujtahidin. Okey, itu maksudnya. Okey. Ke-10 hatta wahya litajrish wal ghayah. والتدريس والدلالة على الانقضاء الحكمي شيئا فشيئا نحو يموت الناس حتى الأنبياء. Itu maksudnya tadris dia. Tadris macam sikit demi sikit. Okey, manusia mati begitu juga dengan para anbiya. So semua akan mati tapi sikit demi sikit. Okey. So kat sini ataf ni dia boleh so untuk hatta ni dia boleh datang dalam banyak bentuk. Yang pertama, hatta ni boleh jadi untuk ibtidaiyah, bukannya atifah. Idza kana ma ba'daha jumlah. Jaa ashabuna hatta Khalidun hadirun. Jaa ashabuna hatta Khalidun hadirun. So sini telah datang sahabat kami. Datang sahabat kami kat sini. Begitu juga Khalid juga seorang yang hadir. So kat sini hatta kat sini dah bukan apa? Dah bukan atifah. Jadi ibtidaiyah, permulaan. Maksudnya Khalid ni satu ayat yang baru, tak ada kaitan langsung dengan yang sebelumnya. Tak ada kaitan langsung dengan sebelumnya. Wa ta'ti jarrah nahwu qawlihi ta'ala hatta matla'il fajr. Boleh jadi juga huruf jar hatta matla'il fajr. Wa lihada qala al-muallifu wa hatta fil ba'dhi mawadhi'i. So hatta dia hanya pada beberapa tempat sahaja dia boleh jadi atifah. Ada dia punya syarat-syarat dia. Macam mana tak saya ada baca dia. Kat sini ada terang tak? Kita bagi tengok dulu kat sini. Hukmu hurufil atfi قال المصنف فإن عطفت على مرفوع رفعت أو على منصوب نصبت أو على مخفوض خفضت أو على مجزوم جزمت
تقول قام زيد وعمر ورأيت زيدا وعمران ومررت بزيد وعمر وزيد لم يقم ولم يقعد لم يقم ولم يقعد وأقول هذه الأحرف sorry وأقول هذه الأحرف العشرة تجعل ما بعدها تابعا لما قبلها في حكمه الإعرابي. Nampak? Cakap huruf-huruf yang 10 yang disebut tadi, okey, dia akan membuatkan yang selepas daripada contoh yang ni Zaidun Amrun ni, dia akan membuat Zaidun ni dia akan ikut apa yang sebelum dia dari segi hukum i'rab. Okey, itu maksudnya itu. Fa in kana al-matbu'u marfu'an kana at-tabi'u marfu'an. Nahwu qabalani Muhammadun wa Khalidun fa Khalidun ma'tufun 'ala Muhammadin wal ma'tufu 'ala al-marfu'i marfu'un wa 'alamatu raf'ihi ad-dhammatu az-zahiratu. Wa in kana al-matbu'u mansuban kana at-tabi'u mansuban. Nahwu qabaltu Muhammadan wa Khalidan Khalidan ma'tufun ala Muhammadin. Ini kita just bacalah. Saya sini jelas. Wal ma'tufu ala al-mansubin mansub wa alamatu nasbihi al-fathatu az-zahiratu. Wa in kana al-matbu'u makhfudan kana at-tabi'u makhfudan mithlah. Marartu bi Muhammadin wa Khalidin fa Khalidin ma'tufun ala Muhammadin wal ma'tufu ala al-makhfudi makhfud wa alamatu khafdihi al-kasratu az-zahiratu. Wa in kana al-matbu'u majzuman kana at-tabi'u majzuman aidan. Nahu lam yahdur Khalidin aw yursil rasula fa yursil ma'tufun ala yahdir wal ma'tuf 'ala majzum wa 'alamatu jazmihi as-sukun. Kat sini kita jelas ya. Okey, kat sini je jelas. Lam yahdur Khalidun aw yursil rasula. Okey. Selain daripada tabi' dengan matbu' untuk isim, untuk fi'al juga boleh berlaku. Kalau kita tengok kat sini lam yahdur Khalidun aw yursil rasula. Kalau kita perhatikan, okey, lam yahdur Khalidun aw yursil. Kenapa tiba-tiba yursil ini menjadi majzum? Itu satu persoalan kalau kita perhatikan. Kenapa tiba-tiba? Ni nasib baiklah ada baris kan. Kalau tak ada baris memang tak tahulah, tak jelas. Tapi kat sini ada baris, alhamdulillah. So, lam yahdur Khalidun aw, kat sini kita kena tahu yang kita kena perhatikan. Oh, ada aw. Lepas kita tengok, oh, aw rupanya huruf ataf. Dia juga boleh mengatafkan untuk fa'il. Sebab tu lam yahdur Khalidun aw yursil rasula. Aw yursil rasula. So depan ni janganlah buat kesilapan ya. Ada kalau ayat-ayat contoh ni kan, lam yahdur Khalidin aw yursil rasul. Khalid ni tak datang pun, dia pun tak mengutuskan apa-apa perutusan. Wa min hadhihi al-amsilatu rafa anna al-isma yu'tafu 'ala al-ismi wa anna al-fi'la yu'tafu 'ala al-fi'li. Dan kita kena tahulah, okey, isim hanya boleh diatafkan dengan isim sahaja dan fi'il hanya boleh diatafkan dengan fi'il sahaja. Tak boleh selain, tak boleh maksudnya fi'il dengan isim ke, tak kena. Okey, tak jadi. Hatta untuk hatta jap. Saya tadi baca dah. Hatta
dalam buku ni dia kata, okey, dalam buku ni dia kata ataf untuk hatta untuk jadi dia huruf ataf itu adalah sangat sedikit. Dia ada syarat dia. Syarat dia mesti al-ma'tufu biha isman zahiran wa ba'dan min al-ma'tufi alaih wa ghayatan lah. Maksud dia apa? Yang pertama, okey, kita ada ayat. Ya, saya tulis saya tulis akaltu as-samakata hatta ra'saha as-samakata ra'saha. Okey, ayat ni. Akaltu as-samakata hatta ra'saha. So kat sini dia kata syarat untuk hatta membawa dia menjadi huruf ataf. Yang pertama dia cakap apa? Dia mestilah yang pertama ni, okey, bahagian yang pertama iaitu as-samakata ni, dia mestilah isim zahir, bukan isim mudmar. Itu yang pertama. Yang kedua, ma'tufun alaih. Apa yang ma'tufun alaih ni? Dia mestilah sebahagian daripada isim zahir ni. Dia mestilah menjadi sebahagian. Nampak? Aku telah makan ikan. Ikan tu ada kepala tak? Ada kepala. Nampak? Dia kepala ni sebahagian daripada ikan. Wa ghayatan lah. Wa ghayatan lah. Kita makan, maksudnya aku telah makan ikan sehingga habis kepala dia. Kalau kita cakap akaltu as-samakata hatta kita kat sini, untuk yang ni kita boleh baca 3 jenis bacaan. Yang pertama, akaltu as-samakata hatta ra'saha. Akaltu as-samakata hatta ra'suha pun boleh. Akaltu as-samakata hatta ra'siha. Okey? Saya tulis lah sekejap. Saya tulis nanti jelas. Dia boleh baca 3. Boleh baca 3. Okey, itu yang pertama. Ini yang kedua, hatta ra'. Dan ada yang ketiga, akal tu hatta ra'siha. Nampak? Tiga-tiga ni betul. Yang membezakan tiga-tiga ni adalah maksud dia sahaja. Okey, cuma yang saya nak fokus kat sini adalah untuk ataf, hatta untuk jadi huruf ataf sangat sedikit lah dalam bahasa Arab. Okey, dia punya situasi sedikit. Dan yang pertama kita tahu syarat dia. Yang pertama al-ma'tuf biha, ataupun yang ni, yang pertama as-samakata ni, dia mestilah isim zahir. Itu yang pertama. Dan yang kedua, ma'tuf alaih dia mestilah sebahagian daripada as-samakata, sebahagian daripada isim zahir tadi. Dan dia juga merupakan ghayah. Maksudnya kalau kat sini akal tu as-samakata hatta ra'saha, maksudnya dia makan ikan tu, dia makan ikan sampailah habis makan kepala sekali. Kepala pun dia makan. Habis tu akal tu as-samakata hatta ra'suha, akal tu as-samakata hatta ra'siha ni apa pula maksudnya? Untuk yang nak tahu maksud dia, saya rasa carilah sendiri. Buat kerja sekolah sikit. Okey? Buat kerja sekolah sedikit. Okey, saya rasa itu sampai saja kelas daripada hari ini. Aku lu qauli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Terima kasih pada yang hadir pada hari ini. Kalau ada kurang dan salah silap saya, itu datang dari firman saya sendiri. Apa yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga kita terus bersemangat untuk belajar nahu, untuk memahami bahasa Arab. Okey. Jazakumullah khair. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.